Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Baik, kita sambung kita punya kitab Tafsir Al-Munir. Jadi kita berhenti di surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadisul ghashiyah. Surah Ghashiyah. Ghashiyah makna dia surah azab yang meliputi. Hari kiamat azab dia meliputi semua. Itu makna Ghashiyah. Jadi kita tengok sambungan tafsir dia, ayat yang kedua. Mana ni? Baik, muka surat 1. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, kemudian Allah menyebut pula balasan untuk golongan ini di hari kiamat, yakni ahli neraka. Sebab surah ni dimulai dengan sebut tentang ahli neraka. Hal ataka hadisul ghashiyah, adakah telah tiba datang kepada kamu tentang hari pembalasan. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, yang pada hari itu orang-orang yang jahat kufur, pandangan ditunduk ke bawah. Amilatun nasibah, dekat dunia banyak melakukan kerja-kerja kebajikan tapi dia tak beriman, ataupun banyak melakukan maksiat. Nasibah, lagi penat. Tasla naran hamiyah, dan nanti mati masuk dalam neraka. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum daripada sumber air yang panas. Laisa laha ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan kecuali dhari'. Dhari' ni satu jenis makanan, satu jenis pokok yang berada di negara Arab. Masa dia basah, unta makan dia. Tapi bila dikering, dia berduri dan dia beracun. Masa dia basah boleh makan, tapi bila dia dah kering tu, dia berduri dan unta pun tak makan, sebab dia jadi beracun. Jadi di neraka nanti ada. Yang itulah untuk ahli neraka. La yusmin wa la yughni min ju'. Makanan pokok ni tidak mengenyangkan dan tidak menyebabkan orang tu badan dia naik berisi. Sekadar siksaan bagi ahli neraka. Jadi kemudian Allah menyebut tentang balasan golongan ini, yakni orang-orang yang kufur. Mereka memasuki, dibakar oleh api neraka yang sangat panas, diberi minum dari sumber yang sangat panas. Malah disebut air yang minum tu lagi panas daripada neraka. Neraka dah panas dah, air yang diminum tu lagi panas. Baik, mereka tidak memperolehi makanan selain pada pohon berduri. Jadi tuan-tuan kalau baca ayat, ada yang disebut dalam ni tusqa min ainin aniyah, ahli neraka diberi minum daripada sumber yang sangat panas. Dalam ayat yang lain disebut min ghislin, ahli neraka ni minum daripada nanah dan darah. Maksud dia bila ahli neraka tu dibakar, mayat ni bila dibakar dia akan keluar darah dan nanah. Jadi sebahagian ahli neraka dia minum yang tu, sebahagian dia minum ghislin, darah dengan nanah. Sebahagian ahli neraka dia minum ni lah air yang sangat panas.
Sekali dia minum, habis usus-usus dia. Baik. Kemudian mereka tidak memperolehi makanan selain pada pokok berduri, dhari', yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Jadi pokok ni saya sebut tu, bila turun ayat ni, kafir Quraisy dia perli ayat ni. Orang kafir Quraisy dia berkata unta makan gemuk ya, badan besar ya. Sebab makan pokok tu unta makin gemuk makin besar. Maka Allah Ta'ala sambung, turun lagi satu ayat, la yusminu wa la yughni min ju'. Dhari' yang berada di neraka tu, dia tidak menghilangkan lapar dan tidak menggemukkan. Yang kat dunia ni, waktu dia basah tu boleh lah makan. Tapi bila dia dah kering, unta pun tak makan. Pasal dia pahit, beracun, lagi berduri. Yang itulah yang ada bagi ahli neraka. Muka-muka tersebut akan masuk ke dalam neraka yang sangat panasnya. Tubuh mereka akan hangus dibakar dan mereka akan tersiksa dengan amalan mereka yang sia-sia. Tersiksa amalan mereka sia-sia kerana tak beriman. Tak beriman macam mana nak masuk syurga, tuan-tuan? Walaupun orang persoalkan kenapa tidakkah adil Allah begitu? Ada orang Islam yang jahat tapi hujung-hujung dia masuk syurga. Ada orang kafir yang dia tak kacau orang, dia tak rasuah, dia tak menyakiti orang, dia tolong orang, pergi masuk neraka. Kita orang tanya kan, malah kalau tuan-tuan tanya orang yang buat perubatan Islam, jin Islam dengan jin kafir, kadang-kadang dia jumpa jin Islam yang lagi jahat pada jin kafir. Ada jin Islam pergi jahat, kacau orang, sakiti orang, jin Islam, tapi lebih jahat pada jin kafir. Ada dia kata macam orang Islam, dia kata orang Islam kadang-kadang merompak, bunuh orang, mungkin pecah amanah. Hatta orang yang bukan Islam pun tak buat kerja lagu tu. Dia buat kerja lagu tu. Jadi tuan-tuan, kenapa tuan-tuan orang yang beriman ni ada peluang dia masuk syurga, orang yang tak beriman tak ada? Dalam ni disebut tuan-tuan, siksanya neraka tu ada dalam satu hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang paling ringan azab dia. Inna Allah Ta'ala yaqul li ahwani ahli nari adaban. Allah Ta'ala berfirman pada orang yang paling rendah azabnya dalam neraka. Orang yang paling ringan azab dia dalam neraka adalah apabila neraka tu tahap tumit dia saja. Tumit dia. Dia masuk neraka ni tahap tumit dia je. Atas pada tumit tak kena api neraka. Sebahagian ulama kata ini hanya khusus bagi Abu Talib. Abu Talib sahaja. Kerana syafaat Nabi. Abu Talib tu kalau bukan kerana syafaat Nabi, dia akan berada di dahim min nar, duduk neraka paling bawah. Sebab Abu Talib suruh orang beriman bersama dengan Nabi berjuang, tapi dia tak mau beriman. Ciri macam orang munafik lah tuan-tuan. Itu yang Abbas tanya. Abbas ni adik kepada Abu Talib. Tak ada ke Nabi boleh tolong? Nabi kata kerana syafaat Nabi. Laula ana lakuntu fi asfali minan nar. Kalau bukan kerana aku, dia akan berada di neraka paling bawah. Tapi kerana Nabi, dia duduk neraka paling atas kali, dahim minan nar. Sehingga kan api neraka tu hanyalah sentuh buku lali saja. Buku lali Abu Talib. Ada sebahagian ulama kata tak, bukan Abu Talib saja. Ada orang juga yang mana dia masuk neraka sama macam tu, takat buku lali saja. Tapi walaupun buku lali saja, kepala otak dia menggelegak, panas. Jadi Allah Ta'ala berfirman pada orang yang paling ringan azab ni. Kata Allah, lau kunta lau anna laka ma fil ardi min syai'. Kalaulah hang ada segala kekayaan di dunia. Kalaulah kat dunia dulu hang ada segala kekayaan dunia ni milik hang. La taftadi bih. Adakah hang akan gadai semua nak selamat daripada azab ni? Padahal azab dia paling ringan sekali. Kata Allah, kalaulah segala kekayaan dunia hang ada, adakah hang nak lepaskan diri, tebus daripada azab ni? Kata orang yang kena azab yang paling ringan ni, naam, ya. Kalau dia ada seluruh kekayaan bumi pun dia akan tebus untuk selamat. Selamat, dia tak kena siksa. Walaupun dia lah orang yang paling ringan azab dia. Dalam hadis sebut, orang yang paling ringan azab neraka ni, dia rasa dia paling teruk. Padahal banyak lagi teruk ni. Tapi dia sangka dia paling teruk sekali. Walaupun takat buku lali je neraka dia. Kemudian kata Allah Azza wa Jal, qad sa'altuka ma ahwanu min dhalik
wa anta fi sulbi Adam, kata Allah Azza wa Jalla, dulu aku dah minta benda yang lebih ringan. Dulu aku dah minta pada kamu benda yang lebih ringan ketika mana kamu berada dalam tulang sulbi Adam. Kita belum lahir gitu tuan. Kita di alam roh. Allah Ta'ala dah minta kat kita benda yang mudah saja. Alastu bi rabbikum. Tidak. Bukankah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Bahkan kami menyaksikan. Kita dulu tuan-tuan. Kalau kita tak mengaku, kita pun tak ada kat dunia ni tuan-tuan. Pasti kita dah mengaku dululah. Bal syahidna, kita mengaku. Sebab tu fitrah manusia ni, dia tahu Tuhan tu ada. Fitrah manusia. Dan dia rasa Tuhan itu Maha Esa. Itu fitrah manusia tuan-tuan. Cuma kadang-kadang bila dia tak ikut wahyu, tak ikut Quran, tak ikut hadis, itu yang kalau dia silap dalam konsep ketuhanan. Dia tahu ada kuasa gaib. Ada kuasa gaib yang menjadikan alam, mentadbirkan alam. Dia tahu. Itu fitrah majoriti manusia. Tapi bila dia tak merujuk kepada wahyu, itu yang disilap. Dia sangka dewa lah, dia sangka bulan, matahari lah, dia sangka apa, macam-macam lah, semangat laut lah, semangat hutan lah. Dia sangka benda tu. Sedangkan dia punya fitrah, dia tahu ada Tuhan. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, suku yang dia berjumpa pada tahun 70-an di Australia yang terpisah daripada manusia 7,000 tahun, 2,000 tahun lebih. Dah 2,000 tahun lebih baru jumpa. Mereka ni tak tahu apa. Yang mereka tahu Tuhan ni Esa, Tuhan ni ada, dan Tuhan ni Esa. Tuhan tak sama dengan makhluk. Itu je. Tapi mereka dengan bercawat macam tu lah. Itu je mereka tahu. Fitrah manusia tuan-tuan ada dalam jiwa orang. Sebab tu bila orang buat apa, social eksperimen kan, bagi orang dengar Al-Quran. Biasanya orang dengar Quran ni tuan-tuan, walaupun dia non-Muslim, dia dengar, kalau hati dia tu tidak ada sombong lah, takbur, dia akan dengar, dia akan sebut tuan-tuan. Biasanya lah sentuh hati dia. Sebab itu kalam Tuhan. Baik. Dan dia pun pernah buat dulu kan di Universiti Boston, Amerika. Dia buat kajian, yang dipanggil ni semua orang yang bukan Islam. Dia punya apa, yang ikut eksperimen ni lah. Jadi dia bagi dengar syair Arab, bagi dengar lagu Arab, bagi dengar qasidah, dan dia bagi dengar Al-Quran. Kemudian dia tanya mana yang menenangkan. Mereka ni bukan orang Islam tuan-tuan. Mereka pun tak tahu mana qasidah, mana nasyid, mana lagu Arab, mana Quran, mana mereka tahu. Tapi mereka dengar di Universiti Boston, Amerika Syarikat. Jadi kemudian bagi apa, pada peserta ni bagi borang kaji selidik, mana benda yang paling sedap, menenangkan jiwa mereka, lapang hati. Tu hampir 70%, lebih 70% mengatakan mereka dengar Quran ni lain, tak sama dengan qasidah, tak sama dengan nasyid, tak sama hal lain. Mereka bukan Islam, tapi dengar Quran mereka rasa lapang hati, lapang jiwa, tenang fikiran tuan-tuan. Itu antara tanda tuan-tuan, itu kalam Allah, kalam Tuhan sekalian alam. Baik, kemudian apabila dahaga mereka, jadi saya sebut kat tuan-tuan, kalau orang tu tak beriman pada Allah, dia tak beriman pada hari kiamat, dia tak mengaku Allah itu Tuhan, bagaimana dia nak masuk syurga? Tapi kalau ada orang yang mengaku Allah itu Tuhan, ada syurga, ada neraka, ada pahala, ada dosa tuan-tuan, tapi dia ingkar, tapi dia mengakui, iktiraf. Dia ada iktiraf. Itu selemah-lemah iman, tapi dia iktiraf, mengakui. Dengan dia mengaku tu tuan-tuan, dia ada harapan nak masuk syurga. Iman dia tu. Tapi kalau ada orang buat macam kebaikan pun tuan-tuan, dia tidak mengakui. Macam saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, kalau orang tidak ada kad keahlian Caltech, mana nak dapat? Betul tak kan? Tiap-tiap hari isi Caltech minyak 97, tiap-tiap hari isi. Orang suruh buat kad, tak mau lah. Aku dah tiap-tiap hari isi. Walaupun lagu tu tuan-tuan, dia tiap hari isi RON 97, dia tak mau buat kad keahlian, dia takkan dapat bonus-bonus tuan-tuan. Tapi kalau orang yang ada buat kad keahlian Caltech, sekali sekala diisi pun tuan-tuan, dia berpeluang dapat. Itu macam itulah perumpamaan dia tuan-tuan. Baik, kemudian apabila dahaga mereka akan diberi minum dengan cecair yang panas, menggelegak, dan sedikit pun tidak menghilangkan dahaga. Dahaga tak hilang. Baik, kemudian
Tidak ada hidangan makanan untuk mereka melainkan ad-dari, iaitu sejenis duri kering yang sangat pahit dan menyakitkan bila dimakan. Duri kering, pahit, makan sakit. Unta pun tak makan. Masa basah je unta makan. Tuan-tuan boleh pergi di internet, tuan-tuan type saja doriak, tuan-tuan pergi ke image, nanti dia akan bagi gambar dia. Masa dia basah unta makan, kering unta tak makan. Itu je dia ada, tuan-tuan. Di semenanjung tanah Arab, pohon itu dikenali sebagai shibrik, ataupun nama lain shibrik. Dia ada dua nama. Ketika masih hijau dan dimakan, dinamakan ad-dari apabila telah kering. Ialah sejenis pohon yang beracun dan berasa sangat pahit. Pohon ini tidak memberi manfaat kerana ia tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan lapar. Sebab tu bila kita baca dalam Quran, tuan-tuan, ahli neraka ni dia panggil ahli syurga. Panggil. Wa nada ashaban nari ashabal jannah. Ahli neraka panggil, seru ahli syurga. Maksudnya ahli syurga, tuan-tuan, boleh tengok ahli neraka. Bila-bila tuan-tuan boleh tengok. Tuan-tuan boleh jenguk dalam neraka. Boleh. Ahli neraka tak boleh jenguk, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh jenguk orang dalam neraka. Betapa malunya, tuan-tuan. Na'udzubillah. Kalaulah kita masuk neraka, kawan-kawan kita tengok kita, tuan-tuan. Nampak? Aib lah, tuan-tuan. Pasal ahli syurga boleh tengok ahli neraka. Jadi ahli neraka ni dia akan merayu pada ahli syurga. An afidu alaina minal ma, bagilah sikit air. Pasal kat dalam neraka tak ada. Yang ada apa? Min ainin aniyah. Ainin aniyah, air yang sangat panas. Minta sikit air, bagilah sikit air. Au mimma razaqakumullah, ataupun apa-apa yang Allah berikan kamu di syurga. Merayu pada ahli syurga. Dan ahli syurga minta pada Allah. Kalau sebut ahli minta nak bagi, tapi Allah Ta'ala tak benarkan. Inna Allah haramhu 'alal kafirin. Allah Ta'ala haramkan pada orang yang kafir. Ahli neraka tak boleh dapat minuman ni. Baik, kemudian ayat di atas mendahulukan sebutan minum daripada makan kerana keperluan minuman bagi ahli neraka lebih penting akibat dahaga oleh kepanasan api neraka. Quran memang begitu, tuan-tuan. Dia sebut itu, dia ada hikmah. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan sebelum ni, dalam Quran bila sebut nikmat pendengaran dan nikmat mata, Quran mesti sebut pendengaran dan mata. Mesti pendengaran dulu. Wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Semua ayat begitu. Sebab memang begitu manusia dijadikan. Bayi dalam perut ni, dia Allah Ta'ala jadikan bayi kamu pendengaran, penglihatan dan fikiran, akal fikiran, kefahaman. Bayi dalam perut dia dengar dulu, dia tak tengok lagi. Dalam perut ni bayi memang Allah Ta'ala jadikan pendengaran dulu. Mata tak nampak lagi, mata lambat lagi. Selang berapa lama, berapa bulan tu sebelum nak dilahirkan, baru Allah Ta'ala jadikan mata dia. Dia boleh tengok. Kemudian afidah, fikiran. Fikiran ni bila dia dah dewasa, betul tak? Boleh memahami. Masa kecil tak boleh lagi, tapi bila dah besar dewasa, Allah Ta'ala berikan kefahaman untuk membezakan. Dalam Quran tuan-tuan buka, ayat dia semua macam tu. Dia akan sebut sam', pendengaran, penglihatan, barulah kefahaman. Gitu susunan dia. Semua juga dalam ni, tuan-tuan. Dia sebut makan, minum dan makan. Kenapa sebut minum dan makan? Pertama, dia kata keperluan ahli neraka. Yang kedua, tuan-tuan, manusia ni kalau dia minum air saja, dia boleh hidup lama, tuan-tuan. Minum air saja. Malah rekod yang paling tinggi, ada satu orang tu dia minum air saja selama setahun lebih. 300 berapa hari? 386 hari kot dia minum air. Tapi badan dia gemuk lah, besar badan dia. Badan dia asalnya badan apa? Orang morbid ni. Badan apa? Orang yang super obesity tu. Jadi dia nak kurus, dia minum air. Doktor tak bagi, tapi dia bagi tahu. Doktor nak pantau tak pantau, dia nak buat. Dia minum air. Minum air kosong. Daripada lebih kurang 386 hari, tak silap, setahun lebih. Setahun 10 hari macam tu lah, setahun lebih. Dia minum air. Dan dia hidup. Dia tak mati. Dia minum air. Cukup setahun, tuan-tuan. Oh, dah jadi macam tulang rangka lah, tuan-tuan. Tulang rangka. Asalnya nak jalan pun tak boleh, tuan-tuan. Tapi sekali dia buat lagu tu, jadi macam tulang rangka tu. Itulah rekod yang paling tinggi manusia pernah tak makan, tapi minum saja. Minum. Tapi kalau tuan-tuan tak minum, kita boleh tahan tak lama, tuan-tuan. Tak minum tak lama. Saya ingat dalam seminggu, 2 minggu macam tu lah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak minum, habis ya, tuan-tuan.
Kita perlukan air lebih daripada makanan. Badan kita pun 70% adalah air. Sebab tu disebut air, disebut minum dulu, baru disebut makanan. Selain daripada makanan yang disebut di atas, terdapat juga jenis makanan lain untuk ahli neraka, iaitu rislin dan zakum. Rislin ni saya sebut nanah dan darah rislin. Zakum sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surah lain, dan tiada pula makanan baginya kecuali darah dan nanah. Dan firman Allah, sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak dosa. Zakum, sebagai ulama kata pohon zakum ni kat dunia dah ada, syajaratul zakum, tetapi di internet type saja tal'uha karu'usis syayatin, dalam Quran sebut. Pokok, sebagai ulama kata ada pokok zakum ni kat dunia. Dan nak kenal dia punya pucuk tu, buah dia tu macam kepala syaitan. Kepala syaitan, rupa buah tu macam kepala syaitan, karu'usis syayatin. Tuan-tuan boleh type juga di Google, banyak website yang bahas. Tuan-tuan type saja syajaratuz zakum, dia akan bagi satu pokok yang mana ada buah-buah dia tu memang pelik tuan-tuan, macam muka syaitan. Memang pelik tuan-tuan. Tuan-tuan type di Google ada, saya nak tunjuk gambar tak ada tuan-tuan, tapi di internet ada. Syajaratuz zakum, pokok dia tu, buah dia tu kecil-kecil, memang macam muka syaitan, muka yang menakutkan. Type saja syajaratuz zakum, akan keluar gambar dia tuan-tuan. Wallahu a'lam. Sebagai ulama kata ada, itulah contoh dia kat dunia. Itulah seperti mana dharik tadi ada, tapi di akhirat itu lebih teruklah. Di dunia juga ada zakum, wajah dia seperti kepala syaitan. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Barqani menceritakan daripada Abi Imran Al-Juni bahawa dia berkata, satu hari Umar Al-Khattab berjalan di hadapan rumah rahib, lalu memanggil, "Wahai rahib, keluarlah." Maka rahib itu pun muncul. Umar merenung rahib tersebut, dan tiba-tiba Umar menangis. Ini saya pernah sebut kat tuan-tuan. Sayyidina Umar lalu di satu gereja, Sayyidina Umar panggil rahib yang ada dalam tu, yang sedang beribadah. Bila sebut rahib ni merujuk kepada pendeta Kristian lah. Kemudian Umar ditanya, Sayyidina Umar tengok dia menangis. Sayyidina Umar tengok rahib ni, bila rahib ni mai, nampak dia, Sayyidina Umar menangis. Sebab dengan pakaiannya lusuh, zuhud, makanan yang dijaga, kemudian dia tak bersama dengan perempuan, tak berjima. Ni rahib, dia tak mau ada perempuan. Macam saya pernah sebut kat tuan-tuan, orang-orang yang terlibat dengan Buddha, nak jadi sami Buddha kan, tak boleh ada kereta, tak boleh ada motor, tak boleh ada tanah, tak boleh ada rumah, tak boleh ada harta, tak boleh kahwin tak boleh. Baca, tuan-tuan boleh buka, banyak orang tulis berkenaan kehidupan sami-sami Buddha di Tibet, di Thailand, di Kemboja. Itulah syarat nak jadi sami Buddha. Walaupun adalah sami yang yang tak jujur tu adalah, tapi biasanya di wat-wat dia pun begitulah. Kita pun orang Islam tak boleh buat lagu tu tuan-tuan. Sampai makan apa yang orang bagi. Siang pagi dia keluar bawa bekahan, orang bagi makan, yang itulah yang dia makan, berkongsi. Kita orang Islam boleh makan apa saja selagi mana halal tuan-tuan. Kulu washrabu wala tusrifu, boleh makan apa saja tuan-tuan. Tapi dia pun macam tu. Tu Sayyidina Umar bila tengok rahib ni yang tak kahwin, kerja dia beribadah pada Nabi Isa lah, Tuhan dan Nabi Isa kan, jauh pada dunia, lusuh pakaian dia, menangis Sayyidina Umar tengok dia. Kemudian orang tanya dia, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa tuan menangis? Pasal menangis?" Jawab Sayyidina Umar, "Aku teringat firman Allah, amilatun nasibah, bekerja keras dengan penuh susah payah." Orang yang tidak beriman pada Allah, macam-macam dia buat kebaikan, dia sangka itu baik untuk dia, tapi tasla naran hamiyah, kerana kufur, kerana sesatnya dia mati, dia masuk neraka yang sangat panas. Itu pentingnya tuan-tuan, kita mengaji akidah yang benar. Baik, kita tengok pedoman hidup dan hukum hakam. Ini daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Apa pedoman dia? Yang pertama, hari kiamat itulah hari yang amat menggerunkan. Manusia pada hari itu mengalami rasa takut dan huru-hara yang dahsyat kerana malapetaka ini. Hari kiamat akan datang, dan hari kiamat sangat menggerunkan. Macam mana datang hari kiamat tu? Macam kita yakin esok ada, macam itulah adanya kiamat tuan-tuan. Kita tahu esok ada, lusa ada tuan-tuan, minggu depan akan datang, tahun depan akan datang.
dalam perjalanan tahun-tahun ni tuan-tuan, kiamat tu akan datang dan dia sangat menakutkan. Saya sebut kat tuan-tuan, kalau orang tu beriman ke tak beriman, itulah hakikat dia. Dan orang yang kafir pun tuan-tuan, dia juga mengakui bumi ni akan hancur. Bumi akan hancur. Ini dah menjadi fakta. Bukan lagi apa? Bukan lagi sembang kosong tuan-tuan. Menjadi fakta yang diterima oleh orang yang mengaji. Itulah fakta dia. Bumi ada permulaan, bumi ada perakhiran. Dulu tuan-tuan, dulu orang sangka bumi ni tak ada permulaan. Dulu saintis, sebelum tahun 19 tahun apa, era 20-an lah, abad yang ke-20, dalam tahun 18, 17, 16, saintis mengatakan bumi ini tidak ada permulaan. Ni banyak saintis, pakar-pakar sains. Sebab apa? Sebab sains dia bila bercakap dia kena ada bukti. Dia tak boleh cakap saja. Siapa yang kata alam ni ada permulaan, buktikan. Siapa yang kata alam ni dijadikan, buktikan. Sekarang ni tak ada bukti. Orang tak boleh bukti dunia ni ada permulaan, langit ada permulaan. Dululah dipanggil static universe. Itulah teori yang dipegang ratusan tahun. Ramai orang pegang. Maksud dia alam ni adalah satu himpunan segala jenis material, benda yang azaliyun, tidak ada permulaan, abadiyun, tidak ada perakhiran. Jadi yang berubah ni kita, betul tak kan? Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Alam ni tak ada permulaan, tidak ada perakhiran. Tapi Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan Allah. Pada tahun 1927, ada satu saintis ahli astronomi kan, yang duduk tengok langit, cerap langit. Ini kita malu lah tuan-tuan. Patutnya kita yang tengok, betul tak kan? Apa? Wa ila samai kaifa rufi'at. Tengok langit macam mana Allah Ta'ala tinggi kan. Tapi yang duduk tengok orang bukan Islam. Dia duduk tengok langit. Tengok langit, nama dia Edwin Hubble tuan-tuan. Edwin Hubble. Dia ada satu teleskop besar, lebih besar pada rumah. Dia duduk tengok langit. Tengok langit. Sekarang ni pun tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin tengok di internet, NASA, orang NASA tuan-tuan, NASA ni ada orang Islam, ada bukan Islam pun ada. Depa ada hantar satu apa, teleskop James Webb. James Webb ni depa hantar lama dah. Dan James Webb baru pergi berita dia dah teroka keluar daripada sistem suria dah. Kan sistem suria ada matahari, bumi, Marikh, Pluto, ada macam-macam dalam tu kan, Uranus. James Webb ni dia dah keluar daripada sistem suria, tapi masih lagi dapat konteks. Oh, hebat tak hebat tuan-tuan, dia pun punya sistem tu boleh lagi berhubung dengan dunia. Kenapa dia hidup? Pasal dia ambil tenaga solar. Jadi dia pakai solar tu, jadi dapat tenaga solar, dia hidup di angkasa lepas. Dan dia cerap tuan-tuan, bukan cerap di bumi dah. Dia duduk di angkasa lepas, dia boleh cerap. Dia boleh tengok benda yang jauh-jauh. James Webb. Tapi orang bukan Islam juga lah buat tuan-tuan. Itu yang dia boleh tengok benda bukan-bukan, dapat dengar suara yang pelik-pelik. Suara di Marikh, bunyi yang pelik-pelik. Suara apa? Ada suara di Marikh dia dengar. Jadi nak ceritanya Edwin Hubble ni, yang sepatutnya orang Islam yang buat, lah ni kita pun tak mampu buat tuan-tuan. Kita baca jadilah orang yang membaca, supaya kita banyak idea, banyak kita tengok kebesaran Allah. Edwin Hubble tengok di langit ni, rupanya planet ini saling menjauhi antara satu sama lain. Ini berpuluh tahun tuan-tuan, bertahun-tahun dia tengok, duk perhati, rupanya planet ni saling menjauhi antara satu sama lain. Maka dia buat kiraan fizik, tengok balik, rupanya alam semesta ni mengembang. Dan mengembang ni sekata elok. Bila diperkira balik, reverse balik, rupanya dia asalnya daripada satu titik, kemudian dia kembang. Asalnya langit bumi ni titik yang satu, isi padu sifar, kemudian dia kembang. Dia jadi ini dengan berkembang tuan-tuan, berkembang dan sentiasa berkembang. Kita tak jumpa hujung pun. Yang ni pun sebut dalam Quran. Allah Ta'ala nak tunjuk betapa betulnya Quran tu. Was-samaa banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit kami jadikan dengan kekuasaan kami, kamilah yang melebar luaskan. Rupanya langit ni duduk kembang. Quran ada sebut dalam Quran. Kemudian dalam ayat yang lain, awalam yaral ladina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafatakhnahuma. Tidakkah orang yang kafir itu melihat langit dan bumi itu asalnya satu benda yang berpadu. Fafatakhnahuma, kamilah yang pisahkan. Tuan-tuan tengok, ramai ada orang saintis yang masuk Islam kerana ayat ni ya.
Surah Al-Anbiya ayat 30. Jadi tuan-tuan, sejak daripada tu tuan-tuan, teori static universe ni orang dah buang lah. Buang dalam tong sampah lah, tak pakai lah. Dan alam ni ada permulaan. Usia bumi 4.5 bilion tahun, usia matahari 4.5 bilion tahun, dan akan tiba saat bumi hancur. Dulu dia kata bumi takkan hancur, tak pakai lah teori tu. Pasal dah terbukti bumi akan hancur. Kalau tak berlaku zaman kita, zaman cucu kita, tak cucu kita akan datang. Bumi akan hancur. Bila-bila akan hancur tuan-tuan. Pasal apa hancur? Salah satu sebab lah, saya sebut satu sebab lah, matahari itulah. Matahari dia menyala kerana ada hidrogen. Bila hidrogen habis, matahari akan kembang dan dia akan meletup. Kalau letupan dia kuat, dia akan menghasilkan black holes yang menyedut semua dalam dia tuan-tuan. Matahari meletup, sistem suria semua akan meletup. Itu dah menjadi fakta yang tak boleh ditolak tuan-tuan. Dan bumi akan hancur. Baik, kemudian wajah-wajah orang kafir pada hari itu menjadi pudar, terhina disebabkan oleh azab, sambil tunduk menanti siksaan. Sesungguhnya mereka itu ketika hidup di dunia bertungku lumus beramal sehingga letih kerana mereka sedar bahawa di akhirat bukanlah tempat beramal lagi. Jadi kat dunia kan ada orang lagu tu kan, kat dunia ni, hidup ni dunia, enjoy your life, dia sebut kan, enjoy hidup kamu. Dia terlupa akhirat tu yang sebenar-benar dia. Contohnya kumpulan ini ialah para penyembah berhala, disebut sami-sami, padri-padri dan seumpamanya. Ketika hari kiamat wajah mereka akan tunduk gemetar di hadapan Allah. Tidak ada satu apapun amalan mereka yang memberi manfaat di akhirat, kerana amalan mereka bukan dilaksanakan atas asas agama yang suci atau berpaksikan tauhid yang tulus sempurna kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak menerima apa amalan melainkan yang ikhlas ditujukan kepadanya. Yang ikhlas pada Allah Ta'ala terima. Tuan-tuan, jangan kata orang yang bukan Islam berusaha. Syaitan pun berusaha. Syaitan berusaha menyesatkan kita. Sebab tu jangan kita lebih lemah daripada syaitan tuan-tuan. Syaitan berusaha nak menyesatkan kita. Macam tuan-tuan, kalau tuan-tuan kadang-kadang datang idea jahat, itu daripada syaitan. Contoh, kita konflik dengan adik-beradik, tiba-tiba ada bisikan, hantar dia pergi rumah dia, betul tak? Jangan pergi tengok muka dia, dia susah jangan tolong. Itu syaitan tu tuan-tuan. Itu syaitan tu. Tiba-tiba terdetik dalam hati tuan-tuan, maafkanlah dia, banyak kebaikan dia banding keburukan dia. Kecil-kecil dulu abang hang itulah yang jaga hang, kecil-kecil dulu abang hang itulah yang tolong hang. Maafkanlah. Pasal Allah Ta'ala sebut falyafu wal yasfahu, maafkanlah, lapangkanlah dada. Itu daripada malaikat lah tu, malaikat. Jadi kita akan pilih tuan-tuan. Pilih. Biasanya jiwa kita ni suka hak yang tak elok. Kalau kita tak didik dia, kita suka hak tak elok. Bila kita didik dia tuan-tuan, dia akan suka hak elok. Baik, jadi Allah Ta'ala hanya menerima amalan yang berpaksikan kepada keikhlasan pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, tempat orang-orang kafir ini adalah dalam neraka yang sangat dahsyat panasnya. Tempatnya dalam neraka yang sangat panas sepanas-panasnya. Sampai saya sebut 70 api dunia. Api dunia warna merah, yang paling panas warna biru. Tapi api neraka nanti warna dia hitam pekat. Dan api neraka ni dia bukan duduk diam, dia bercakap. Kalau kita dengar suara malaikat pun kita dah takut. Suara api neraka lagi lah takut. Dalam Quran sebut, yauma naqulu lil jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Allah Ta'ala berkata kepada neraka, halim talat, penuh ke belum? Apa neraka kata? Neraka kata hal min mazid, mana tambahan? Dia nak tambahan. Mana tambahan? Dia nak orang masuk. Sampai dalam hadis sebut, inna jahannam idza ulqiya fiha taqul hal min mazid. Neraka ni tiap kali orang masuk dalam dia, masuk, dia akan berkata hal min mazid, mana tambahan? Adakah ada tambahan lagi? Dia nak tambahan. Dia bercakap. Dan suara dia menakutkanlah tuan-tuan. Kalau kita dengar suara munkar nakir pun kita takut. Suara neraka paling takutlah tuan-tuan kita dengar. Paling takut. Sampai Allah Ta'ala meletakkan
kakinya. Dalam hadis tu sebut kaki, tapi sebahagian ulama tafsir hadis takwil dia kata ahli-ahli neraka lah. Allah Ta'ala letak segala orang ahli neraka yang ramai, barulah neraka sebut qat cukup birahmatika bi'izzatika wa karamik, demi kemuliaanmu. Jadi tuan-tuan, saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, kalau tuan-tuan nak dengar suara malaikat, dengar apa tuan-tuan? Tuan-tuan dengar guruh kan? Guruh itu suara malaikat itu sahih tuan-tuan. Nah, dia sahih. Tuan-tuan boleh dengar suara malaikat, tuan-tuan dengar suara guruh. Itu adalah suara malaikat. Malakun min malaikatillah muwakkalun bis-sahab. Ni orang Yahudi tanya Nabi, guruh tu apa? Orang Yahudi tahu sebab dalam Taurat ada sebut, dalam Injil ada, dalam Taurat ada sebut. Tapi dia saja nak perkena Nabi, tengok betul ke tak betul. Jadi tanya kat Nabi, guruh tu apa? Mahwal barq. Apa itu guruh yang kita duduk dengar bergoncang rumah kita tu. Sekali mai tepi rumah kita bergoncang, sekali dia sampak pokok, terbelah pokok tuan-tuan. Betul tak? Kadang sekali kena guruh tuan-tuan boleh mati sampai berpuluh-puluh. Betul tak? Lembu, saya tengok video lembu guruh sampak mati semua. Kena guruh tuan-tuan. Kuat tak kuat guruh tu? Guruh. Jadi orang tanya pada Nabi, Nabi pun jawab. Kata Nabi, guruh tu malaikat yang diwakilkan menguruskan awan, seperti mana kamu menguruskan gembala. Kita uruskan gembala, dia urus menggembalakan awan tu. Dia nak gerakkan awan pi ke tempat sekian dan sekian. Sebab semua benda ni hidup tuan-tuan. Pokok berzikir, awan berzikir. Jadi makhluk awan ni guruh yang kontrol dia, malaikat tu. Jadi tanya apa? Orang Yahudi tanya lagi, yang kita duduk dengar tu apa? Gedung-gedung sampai bergoncang-goncang tu. Sautuhu, kata Nabi SAW. Itulah suara dia. Yang pendengar tu suara dia. Tuan-tuan, ni suara malaikat yang kontrol guruh tuan-tuan. Suara muka nakir lagi ya. Suara Jibril dia punya suara kalau dia tempik hancur. Kalau dia tempik hancur, macam kaum Samud. Kaum Samud Jibril tempik ya, tempik jerkah mati semua, hancur habis. Baik. Kemudian yang kita nampak tu, yang api-api tu, itulah pencakar yang ada di tangan dia. Tuan-tuan tengok guruh kan, kadang-kadang berakak. Dia dekat apa di langit kan, berakak. Kadang-kadang waktu malam mai guruh boleh cerah. Kita lalu tengok guruh di langit tu cerah jalan. Itu cakar yang ada di tangan dia. Ini malaikat yang kecil nak dibanding dengan Jibril, Israfil, Mikail. Ini Allah, ini jauh lah tuan-tuan. Ini tak cerita neraka lagi besar. Suara neraka lagu mana? Oh, lagi takut lah tuan-tuan suara neraka ni. Baik. Jadi tuan-tuan, itu api dia yang berada di tangan dia. Tempat orang kafir ini dalam neraka yang sangat dahsyat. Minuman mereka adalah dari sumber air yang sangat panas, iaitu mata air yang mendidih panas. Makanan mereka pula ialah dari' yang tidak mengenyangkan dan tidak mengatasi lapar. Ibnu Abbas mengatakan dari' ialah satu benda yang terdapat di dalam neraka, berupa duri, lebih pahit daripada jadam, lebih busuk daripada bangkai, dan lebih panas daripada api neraka. Baik. Sikit gitu tuan. Menurut ulama, mereka neraka mempunyai tingkat-tingkat. Kedudukannya, penghuninya berbeza-beza mengikut tingkat masing-masing. Ada yang diperuntukkan zakum, itu saya kata, ada yang dapat makanan zakum, ni lagi teruk daripada dari'. Ada pula yang diperuntukkan makanan rislin ni darah dengan nanah. Ada pula yang diberi makan dari', ada makan dari'. Ada pula yang diminum daripada hamim, ada juga. Malah ada juga yang minum daripada ma'al sadid, ada juga. Baik. Firman Allah, Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu daripada kalangan penghuninya. Kewujudan tumbuhan-tumbuhan di dalam neraka bukanlah suatu yang pelik dalam kudrat ciptaan Allah. Justru tidak pelik di samping jasad manusia. Ada kalajengking, ada ular berbisa, ada di dalam neraka, semua ada. Dalam neraka tu macam-macam ada. Ulang ada, kalajengking ada, macam-macam ada. Dah kena siksa, binatang bisa lagi ada. Para ahli tafsir mengatakan apabila turunnya mereka tidak memperolehi makanan selain pada duri. Orang-orang musyrik berkata dengan nada mengutuk, unta-unta kami gemuk dengan memakan dari'. Lantas selepas itu turun ayat tersebut,
yang menjelaskan bahawa makanan tersebut tidak memberi apa-apa manfaat dari segi fizikal, tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan lapar. Kenyang tak, hilang lapar tak. Ini dalil yang menunjukkan bahawa makanan ahli neraka itu bukanlah makanan manusia, tetapi dari jenis duri yang dimakan oleh unta ketika masih hijau. Apabila ia kering, unta pun tidak mahu menjamahnya kerana ia menjadi racun yang membunuh. Ayat ini juga menunjukkan bahawa Allah menyanggah kata-kata mereka bahawa durian itu mengenyangkan. Baik, kesimpulannya, penjelasan mengenai keadaan mereka seperti mana yang telah disebut mendorong manusia supaya menjauhkan diri daripadanya, supaya kita jauh pada neraka dan azab dia lah. Begitu juga yang menggalakkan manusia supaya menghindarkan diri daripada sebab-sebab yang menjerumuskan mereka ke dalam azab ini, sama ada kerana akidah yang menyeleweng atau amalan yang sia-sia. Sebenarnya tidak ada akidah yang sahih melainkan mengesahkan Allah serta beriman dengan Al-Quran dan Rasulullah SAW. Tidak ada amalan yang diterima melainkan yang bertepatan dengan ajaran Islam. Yang betul ya tuan-tuan. Jadi kalau ada orang buat kerja, hatta kalau orang Islam pun, kalau akidah dia tak betul, amalan dia tak betul, seperti mana yang Nabi ajar, sia-sia tuan-tuan. Seperti ada orang yang dia berzikir kan, berzikir je, tapi sembahyang tak. Betul tak? Dia kata zikir itu sembahyang yang sentiasa. Zikir je, sembahyang tak, puasa tak, tapi zikir rajin. Itu amalan yang sia-sia tuan-tuan. Pasal buat dia dah. Pasal saya sebut sia-sia. Zikir itu bagus sebab dia telah menghilangkan kewajipan solat. Betul tak? Menafikan kewajipan solat, puasa. Ini boleh membatalkan iman dia, merosakkan amalan dia. Cukup sekali tuan-tuan, insya-Allah. Akan datang kita sambung ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an tafarruqana ba'd